Di akhirat nanti, orang yang boleh bagi syafaat pada kitanya ialah ulama'-ulama'. Bagaimana, macam mana kita nak suruh dekat dengan ulama'-ulama' ni? Cari majlis-majlis ilmu. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ni satu cara untuk kitanya nak duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada pagi yang baik ini kita diberi peluang untuk meneruskan membicarakan tentang syafaat. Syafaat maksudnya pertolongan. Syafaat sewaktu mana untuk orang yang masuk neraka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat yang keempat, dan orang yang tinggal di neraka Jahannam sesudahnya. Ini cerita tentang siapa yang boleh tolong orang yang masuk neraka kemudian ditarik masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah masuk dalam neraka di kalangan manusia itu, tiba-tiba kita memerlukan sangat dipanggil pertolongan. Pertolongan orang yang berada di luar neraka untuk tarik masuk dalam syurga Allah. Siapa orang tu yang disebut, yang dimaksudkan ialah yang keempat dah. Orang yang keempat yang boleh bagi syafaat pada kita. Na'udzubillah min dzalik. Syafaat daripada orang yang masuk neraka, tarik untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat terdapat 3 pemberi syafaat. Rasulullah sebut demikian. Di hari kiamat ni ada 3 yang boleh membantu kita. Siapa yang boleh membantu kita? Yang pertama, para nabi. Para nabi dipanggil orang yang boleh bagi syafaat pada kita semua. Dan kita kena ingat ni, supaya kita ni sentiasa dekat dengan nabi, sentiasa dekat dengan mursalin, orang-orang yang diutuskan oleh Allah, itu nabi. Yang kedua yang boleh bagi syafaat ialah para ulama. Para ulama boleh bagi syafaat. Maksudnya di kalangan kita ni, jangan kita berkelahi dengan alim ulama. Jangan kita buat musuh dengan alim ulama. Tetapi alim ulama di kalangan kita ni, kita rapatkan diri kita dengan mereka. Maksudnya biar alim ulama tu kenal kita. Biar alim ulama tu dia tahu fi'il perangai kita. Bila di akhirat nanti alim ulama ni boleh tarik diri kita, yang kalau sekiranya kita ni terbuat benda yang dilarang oleh Allah, dan kita ni dengan dosa-dosa kita menyebabkan terhumban ke dalam neraka Allah, tiba-tiba diberi syafaat oleh para alim ulama. Alim ulama ni, sebab tu Rasulullah sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama ni pewaris nabi. Jangan kamu hina dia, jangan kamu caci maki dia, jangan kamu biarkan hidup kamu ni bermusuh dengan alim ulama. Biar dekat dengan alim ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sebut yang boleh bagi syafaat pada kita di kalangan umara. Umara maksudnya pemimpin. Tapi Rasulullah sebut yang boleh bagi tolong pada kita di akhirat nanti ialah yang disebut dengan ulama. Ulama ni boleh tolong pada kita saat mana kita dalam keadaan yang berada di padang mahsyar nanti. Hidup atas dunia ni, orang kita dia sibuk nak dekat dengan umara. Dia bukan nak dekat dengan ulama. Kerana ulama tak boleh bagi projek, dia panggil. Yang boleh bagi projek ialah umara. Umara maksudnya pemimpin-pemimpin. Orang kita kan, kalau dia sebut saya ni ada kabel dengan menteri tu, saya ni orang dekat dengan menteri ni, kita pun rasa bangga terus. Di dunia ni, setengah di kalangan kita demikian. Bila sebut saya ni dekat dengan ustaz tu, saya dekat dengan orang alim tu, orang kita tak berapa. Kerana dia tahu dah. Dia kata kalau dengan orang alim ni benda apa dapat? Sikit-sikit nak baca doa, sikit-sikit nak baca doa. Tapi kalau dengan pemimpin, kalau dekat dengan pemimpin, sikit-sikit ada projek, sikit-sikit ada benda yang dia rasa dapat duit dapat harta. Yang ni yang menyebabkan orang kita ni sibuk dengan benda-benda yang sedemikian rupa.
Ni para ulama. Rasulullah sebut, biar kita ni tahu, dekat dengan ulama lebih untung kita daripada kita dekat dengan umara. Dia ada dua. Rasulullah sebut, atas dunia ni ada dua. Sinfan, iza salahan nas, wa iza fasadan nas. Ala wahyal ulama wal umara. Rasulullah sebut demikian. Ada dua kelompok. Kalau bagusnya dua kelompok ni, maka baguslah makhluk tersebut. Kalau buruknya dua kelompok ni, maka buruklah masyarakat itu. Apa dia? Ulama dan juga umara. Rasulullah sebut demikian. Lalu di antara ulama dan umara, siapa yang patut kita dekat? Dekat dengan ulama. Jangan jauh dengan alim ulama. Kenapa dia? Kerana kita nak minta syafaat. Di akhirat nanti, orang yang boleh bagi syafaat pada kitanya ialah ulama-ulama. Bagaimana, macam mana kita nak suruh dekat dengan ulama-ulama ni? Cari majlis-majlis ilmu. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Ni satu cara untuk kitanya nak duduk. Ada orang jawab, Ustaz, susahlah Ustaz nak duduk dengan dalam majlis ilmu. Katakanlah kita kata, Ustaz, saya jauh dalam dunia kita ni, nak pergi macam mana? Tengok dalam Facebook. Tengok dalam YouTube. Maknanya kita dekatkan dengan cara macam tu. Ada setengah di kalangan sahabat-sahabat kita kan, dia tak boleh datang. Tapi dia buka je Facebook tu kat rumah. Dia buka je YouTube kat rumah yang ada live dan sebagainya. Yang ni pun kita duduk dengan alim ulama. Dianggap duduk dengan alim ulama. Kecuali yang rumah dia dekat dengan masjid, tak datang-datang. Yang tu tak diambil kira. Ada orang kita ni, kalau macam tu Ustaz, tak payah datang lah. Saya tengok dalam Facebook je, senang. Sambil-sambil baring atas katil pun saya boleh tengok. Dia kata, dibandingkan datang ke masjid, untuk cari-cari pula tempat nak duduk. Kalau datang lewat, duduk belakang, sila pula, misalnya contoh. Jadi, lebih baiklah saya ni tengok dalam Facebook je. Tapi rumah dia dekat dengan masjid, tak. Dia kena datang di masjid. Lebih baik. Daripada dianya duduk jauh. Yang anda maksudkan, orang yang jauh-jauh tak boleh datang. Macam mana cara kita ni buka Facebook, buka YouTube, untuk kita dapatkan pengalaman kita, dan juga kita duduk dalam majlis-majlis yang sedemikian rupa. Para ulama dan para syuhada duduk dengan dan siapa? Yang ketiga, para syuhada, orang mati syahid. Mati syahid ni, yang dimaksudkan mati syahid ni siapa dia? Ulama-ulama kata orang yang mati syahid ni ialah orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian dia mati mempertahankan Islam. Kerana syahid ni ramai. Orang mati syahid ni bukannya satu golongan je. Orang yang mati di saat mana dia berniat untuk mati syahid, maka dia dianggap mati syahid. Dia dianggap mati syahid. Kita ni berniat je, ya Allah, matilah aku mati syahid, ya Allah. Kerana orang kita nak berniat pun tak boleh. Kadang-kadang kita ni mati pun tak nak sebut Ustaz disebut. Apatah lagi syahid disebut demikian. Yang menyebabkan Rasulullah kata, berniatlah mati syahid. Siapa-siapa yang berniat mati syahid, suatu hari dalam hidup dia mati atas katil. Pahala dia bagaikan pahala orang mati syahid. Ni satu hari yang Allah pilih untuk diri kita lah. Yang keduanya, dalam diri kita ni, kita bersungguh-sungguh untuk mati syahid. Berjuang di jalan Allah. Berjuang dalam hidup kita di jalan Allah ni, kita ni mesti menjadi mujahidat dipanggil. Orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan menggunakan seluruh harta benda kita, kemudian menggunakan seluruh tenaga kita, seluruh masa kita untuk Islam. Itu dipanggil mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah, peluang untuk mati syahid demikian. Untuk diri kita ni. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah daripada Uthman bin Affan. Ibnu As-Sama' Abu Amru Uthman bin Ahmad meriwayatkan daripada Yahya bin Ja'far bin Az-Zabarkan, daripada Ali bin Hashim, daripada Khalid Al-Hazza, daripada Salamah bin Khuhair, daripada bapanya, daripada Abu Az-Zarra, daripada Abdullah bin Mas'ud. Tak ingat semua tu, tak ingat. Kita sebut nama ni, hanya kita ambil sanad dia panggil. Sanad turutan dia. Dia berkata, Nabi kamu semua memberi syafaat yang keempat. Disebut demikian. Yang pertama Jibril alaihissalam. Yang kedua Ibrahim alaihissalam yang memberi syafaat ni. Yang ketiga Musa alaihissalam ataupun Isa alaihissalam. Dia ragu-ragu dipanggil. Teragak-agak mana satu, Musa ke Isa? Dalam riwayat cerita demikian.
Yang keempat, Nabi kamu semua sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh bagi syafaat. Yang kelima, para malaikat. Yang keenam, para nabi. Para nabi. Yang ketujuh, orang yang jujur. Maksudnya siddiqin. Orang yang macam Abu Bakar. Yang jenis membenarkan semua perintah Allah. Ada orang kita ni, dia pertikai perintah Allah. Dia kadang-kadang kita sebut yang ni, yang disuruh oleh Allah begini-begini. Ya ke dia tanya? Ya ke ni tak termasuk di kalangan orang yang as-siddiq. Kita ni bila sebut ni perintah Allah, ni Allah suruh buat macam ni, buat macam ni. Kita pun sebut sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang kamu sebut tu ya Rasulullah. Maknanya pada diri kita ni amantu billah, beriman terus, saya beriman. Bila Allah kata macam tu, gitulah kita kena buat. Tak pertikai dalam hidup dia. Ini dipanggil golongan yang ketujuh. Yang ke-8 yang boleh bagi syafaat pada kita, siapa dia? Para syuhada. Para syuhada. Lalu tinggallah satu golongan dalam neraka dan dikatakan pada mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 44. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Bila manusia ni masuk neraka, masuk je neraka, malaikat Jibril bagi syafaat. Kemudian malaikat Nabi Ibrahim AS bagi syafaat. Keluar. Tinggal golongan yang ni. Golongan yang kekal dalam neraka ni. Bila kekal dalam neraka sebut, ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa sebab yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka saqar ini? Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu ni terhumban ke dalam neraka saqar? Lalu mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Lalu mereka menjawab, kami dahulu, atas dunia dahulu tak termasuk di kalangan orang yang menjagakan solat. Orang yang jaga solat. Anda sebut banyak kali kan? Kita ni biar orang yang jenis iqam solat. Yang jaga solat. Yang mendirikan solat. Kerana nak jaga solat ni susah. Ramai di kalangan kita ni, solat jaga dia. Bukan dia jaga solat. Bila kita ni, kalau kita jaga solat, mesti kita bersedia sebelum masuk waktu. Itu tanda kita jaga solat. Ramai di kalangan kita ni, solat jaga dia. Bukan dia jaga solat. Dah lama dah masuk waktu, baru dia nak mula solat. Itu tanda kamu tak jaga solat. Biar kita ni hidup dalam keadaan yang jaga solat. Bila tanya kenapa kamu ni masuk dalam neraka saqar? Kerana aku tak jaga solat. Atas dunia dahulu, payah nak jaga solat. Qalu lam naku minal musallin. Kami termasuk di kalangan orang yang tak jaga solat. Orang yang payah jaga solat ni siapa? Orang perempuan. Orang perempuan payah. Bila payah? Bila dia uzur. Bila dia uzur, dia payah nak jaga solat. Jadi orang perempuan ni, terutama bila dia payahnya, bila darah tu kering. Darah dah kering tu, anda biasa sebut banyak kali kan. Terutama yang kerja. Yang kerja di pejabat ni, anda perhati betul-betul. Yang kerja, kadang-kadang darah tu kering pukul 9 pagi. Dia tak mandi. Sampai zuhur dia tak mandi lagi. Kemudian asar dia balik. Lepas asar baru dia mandi. Lepas baru dia mandi, kemudian dia terus dalam keadaan solat maghrib. Dia tinggal 2 waktu dalam hidup. Ni. Bila dia payah nak jaga solat, kadang-kadang darah kotor tu kering pukul 8 malam. Pukul 8 malam, misal contohnya. Dia tak perasan pun, masa tu masa maghrib lagi. Dia dah mula dah dalam keadaan macam tu. Dia waktu mana dekat isyak, dia tak cek. Lepas isyak, baru dia cek. Dia cek, oh dah kering dah, dia sebut demikian. Sebenarnya darah tu kering pukul 8 malam lagi. Yang menyebabkan dia tinggal solat maghrib. Kadang-kadang dia tidur. Dia tidur terus. Malam tu dia tidur. Darah kotor tu kering pukul 12 tengah malam. Waktu tu waktu isyak, dia bangun subuh. Dia bangun, dia mandi dan dia solat subuh. Dia tinggal waktu isyak. Sebab tu, nak pesan sikit lah. Kalau kita kering, darah kotor ni, bila kering je, setengah ulama kata ambil 2 waktu. Sebelum daripada itu. Qadha balik 2 waktu. Kerana apa dia? Kerana bimbang-bimbang 2 waktu sebelum daripada itu lagi dah kering dah. Darah ni sendiri. Kita je tak perasan keadaan yang demikian. Nak jaga kerana dia terlibat dalam masalah dalam. Kalau dia kat luar, apa? Tapi Allah jadikan dia ujian. Walaupun dia
pada zahirnya kan orang perempuan, setengah-setengah orang perempuan, bila sebut dia muzur je, dia gembira terus. Ye terus dia. Kenapa ye? Dia tak kena semayang subuh, tak kena jaga solat lagi dah. Dia boleh tidur tu, kadang yang bila cuti je dia boleh tidur rehat je. Dia bangun ke 9 pun tak apa. Bagi diri dia demikian. Dia rasa seronok demikian. Tak. Dalam seronok itu adanya ujian yang Allah jadikan. Dalam kegembiraan kita tersebut. Nak jaga solat ni yang menyebabkan kerana inilah masuk dalam neraka sakar. Na'udzubillah min dzalik. Bila tak jaga je masuk dalam neraka sakar. Bila masuk dalam neraka sakar, lalu ditanya kenapa? Qalu lam nakum minal musallin. Yang keduanya, walam nakun nut'imul miskin. Yang keduanya, aku ni jadi tak bagi makan pada orang miskin. Kita ni payah nak bagi makan pada orang miskin. Suatu anda cadangkan kalau jemaah sekalian berjalan dengan sahabat-sahabat, bila kita makan kita bayar pada kawan-kawan. Lebih baik makanan bila cashier tanya, nak bayar asing ke nak bayar sekaligus? Kita pun tengok kawan kan, asing. Asing kita sebut demikian. Tak, masa itulah kita kena ambil peluang. Sekaligus saya bayar seorang. Ambil. Waktu mana kita bayar tu niat terus. Yang ni lah, niat yang ni. Walam nakun nut'imul miskin. Kita ni susah nak bagi makan pada orang miskin. Zaman-zaman kita ni kan payah kan. Tak sama dengan zaman dahulu. Zaman dahulu boleh jadi lepas je semayang subuh, bangun seorang, umum terus. Jemput datang sarapan rumah saya semua pagi ni. Zaman-zaman kat kampung kan. Kat kampung dulu mudah. Lepas semayang subuh je, pagi-pagi Jumaat ke, pagi Sabtu ke, pagi Ahad, masing-masing berebut ni. Pagi ni rumah saya ya. Semua breakfast rumah saya. Oh, konon-konon orang kampung breakfast pagi. Nak sebutnya demikian. Nak gambarkan pada seronoknya suatu waktu dahulu. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang ni pergi masjid, tengok je. Ada jamuan ke tak ada jamuan? Dekat masjid sekarang ni kan. Kita jadi demikian. Dia terbalik dah sekarang. Zaman-zaman dahulu berebut nak bagi makan. Kenapa nak bagi makan ni? Kalau kita tanya arwah ayah kita, tanya arwah datuk kita, kenapa? Inilah takut. Di antara benda yang kita takut, kita tak bagi makan pada orang miskin. Lam nakun nut'imul miskin. Maknanya kita kena berebut peluang yang demikian. Di antara peluang ni bulan Ramadan ni lah. Nak masuk bulan Ramadan ni, ambil peluang untuk ajak orang berbuka puasa. Kalau kita tak boleh ajak orang berbuka puasa, kita tanggung orang berbuka puasa. Cari masjid yang mana masjid yang nak membiayai anak-anak ni, orang yang jemaah-jemaah berbuka puasa. Anak perhati, kalau bulan Ramadan akhir-akhir ni masjid-masjid ni kan, macam masjid ni sendiri. Siapkan dengan jamuan berbuka puasa. Siapkan untuk berapa ramai? 1000 orang kadang-kadang. 1000 orang masjid KLCC. Orang datang, memang datang. Datang awal, nak berbuka puasa kan, muka pun sedih je semua menunggu. Saat mana nak berbuka puasa tu? Nak gambarkan tentang ni, saat berbuka puasa tu, dia akan jadi rasa seronok sangat. Allah jadikan demikian. Hanya ada setengah-setengah orang, dia kata, Ustaz, saya 30 hari bulan Ramadan, 30 hari berbeza-beza masjid berbuka puasa. Dia suka demikian. Dia nak rasa. Masa ni lah masa yang paling seronok dalam hidup saya. Dia sebut demikian. Jadi kita pun menyediakan makan untuk orang-orang yang demikian. Supaya kita ni selamat daripada neraka sakar. Neraka sakar. Yang ni yang kita kena jagalah. Ni sekarang ni, kalau kita ada rezeki, bungkus-bungkus terus kurma. Kita pack kurma ni, dah kita pack kurma bagi pada sahabat-sahabat kita. Ni hari pertama, ni hari kedua, ni hari ketiga kita sebut. Berbuka dengan kurma yang saya sediakan. Cuba kita buat benda-benda yang demikian. Yang menyebabkan di waktu ini, sahabat-sahabat kita ni, dia berbuka dengan tu, kita dapat pahala daripada yang dia berbuka tadi. Manakala yang berbuka tadi, bukalah dengan kurma yang disediakan oleh sahabat-sahabat dia. Berkongsi. Allah tak kurangkan pahala kita. Allah tak kurangkan langsung. Bahkan Allah kembangkan lagi pahala kita. Kerana kita berbuka dengan makanan yang disediakan oleh sahabat-sahabat kita. Itu cara demikian. Jangan pula kita jadi kedekut. Saya tak nak berbuka dengan buah kurma dia. Kenapa? Nanti dia dapat pahala saya. Kita sebut demikian. Nampak sangat kedekut dia. Tak. Rasulullah sebut. Tak kurang langsung. Allah tak kurangkan langsung. Bahkan kamu dapat pahala yang banyak bila kamu berkongsi pahala-pahala kamu dengan orang lain pula.
pemurahnya Islam ini. Lalu diteruskan dengan surah Al-Muddathir ayat yang ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat, pertolongan daripada orang yang patut memberi syafaat. Bila masuk neraka kerana kamu tinggal solat, masuk neraka kerana kamu tak bagi makan pada orang miskin, fama tanfa'uhumus syaf. Lalu diteruskan oleh Rasulullah sebut, fama tanfa'umus syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat lagi syafaat yang nak diberi kepada orang yang demikian. Maknanya apa dia? Orang yang tinggal sembahyang, jangan harap dapat syafaat. Orang yang tak bagi makan pada orang miskin, jangan harap dia dapat syafaat. Dalam hidup kita ni, tolonglah berkongsi nikmat, dia panggil. Berkongsi nikmat apa dia? Bagi makan pada orang miskin ini. Bagi kepada orang yang memerlukan bantuan ini. Bila kita boleh demikian, Allah akan bagi syafaat pada kita, samalah kita daripada neraka sakar. Na'udzubillah min dzalik, daripada dihumban ke dalam tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang tinggal dalam neraka Jahannam. Abdullah bin Mas'ud kata, yang tak semayang dan tak bagi makan pada orang tu, siapa dia? Lepas pada dia dalam neraka sakar, dia dijatuhkan lagi ke dalam neraka Jahannam pula. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya tergolek-goleklah dia. Dalam neraka tu kan ada 7 peringkat. Peringkat-peringkat dalam neraka tu jatuh satu peringkat. Bila dia daripada neraka sakar, jatuh pula dalam neraka Jahannam pula. Na'udzubillah min dzalik. Penulis mengatakan, tuan kitab kita ni Imam Qurtubi rahimahullah, mengatakan bahawa ini adalah kedudukan terpuji, maqam mahmudah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Daud At-Tailasi daripada bin Salamah bin Khahil, daripada bapanya, daripada Abu Zarra, daripada Abdullah, dia berkata, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk memberi syafaat. Lalu berdirilah Ruhul Qudus Jibril alaihissalam, kemudian Ibrahim Khalilullah, kemudian Musa ataupun Isa. Abu Zarra berkata, aku tidak tahu siapa di antara mereka yang bercakap. Nah, ini disebut di gambaran waktu mana sebut saja tentang beri syafaat, masing-masing seorang bagi syafaat. Siapa yang bagi syafaat? Jibril alaihissalam. Kemudian lepas pada itu bagi syafaat lagi siapa dia? Nabi Ibrahim. Kemudian lepas pada itu naik lagi. Lalu kita tanya, boleh tak mereka ni kita dapat syafaat selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulama-ulama kata boleh. Jibril alaihissalam. Kita ni Jibril alaihissalam ni, kitanya biar dikenali di kalangan para malaikat Allah. Sehingga kan malaikat Jibril ni bagi syafaat pada kita. Bagi syafaat untuk diri kita. Macam mana nak dikenali oleh malaikat Jibril dengan diri kita ni sendiri? Kita tanya. Nabi Muhammad tu mungkinlah kita rasa kita ni dekat dengan Nabi Muhammad kerana kita boleh ziarah makam dia, kita boleh selawat pada malaikat Jibril. Macam mana malaikat Jibril? Kita tanya balik, malaikat Jibril macam mana? Ulama-ulama kata, banyak baca Quran. Bila kamu banyak baca Quran, malaikat Jibril akan kenal kamu. Bila kamu malas baca Quran, macam mana malaikat Jibril nak kenal kamu? Kerana yang turunkan Al-Quran ni, malaikat Jibril. Jadi bila orang tu hidup dalam keadaan banyak baca Quran, dia sebenarnya bukan dia hanya dekat dengan Allah, dia dekat dengan malaikat Jibril. Lalu di saat inilah kita layak untuk dapat yang namakan dengan syafaat malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Lalu macam mana lagi? Doa. Doa ni pun sama juga. Doa ni diangkat. Bila diangkat, siapa yang mengangkat doa kita? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang angkat. Ulama kata, bila kita ni rajin, hidup kita ni sentiasa banyak doa, maka menyebabkan di waktu ini malaikat angkat doa ni. Yang angkat doa kita ni siapa? Kadang-kadang tak kena gaya malaikat Jibril sendiri. Yang angkat doa. Satu, jangan malas dalam berdoa. Dalam hidup kita ni sentiasa berdoa je. Nak datang majlis ilmu ni pun berdoa. Ya Allah, cepatkanlah ustaz sampai, ustaz contohnya. Demikian. Bila kita buat hidup kita ni sentiasa baca doa. Bila kita nampak serius sangat, nampak serius. Jadi bila kita ni sentiasa baca doa, lalu dikenali oleh para malaikat. Kenapa? Kerana bila kita dibaca doa,
baca doa, tanda kita ni hamba. Orang yang malas doa, tanda dia ni, dia rasa diri dia ni pencipta. Sombong dalam hidup. Kita ni jangan jadi orang yang sombong, jangan. Tetapi kita jadilah diri kita ni orang yang tawaduk. Tanda-tanda tawaduk, dia suka berdoa. Dalam hidup kita ni, bila kita berdoa, tanda kita ni memerlukan bantuan. Memerlukan pertolongan. Siapa yang boleh tolong kita? Allah. Siapa yang mengangkat doa kita ni? Malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat. Dan dia akan melalui satu peringkat dengan satu peringkat nak sampai pada Allah SWT. Waktu mana dia lalu tu, dia akan lalu pada malaikat Jibril AS. Yang menyebabkan di waktu itu, malaikat Jibril mengenali orang yang demikian. Lalu layaklah dia dapat syafaat malaikat Jibril ini sendiri. Ni rahsia ni. Jangan cerita pada orang ni. Nak sebut je. Kalau orang tanya macam mana kita nak dapat syafaat malaikat Jibril. Ni 2-3 amalan yang menyebabkan kita ni jadi dapat syafaat malaikat Jibril AS tersebut. Kadang-kadang kita baca je kita tak faham. Tapi kalau kita duduk majlis ilmu gini, kita terang balik. Bila terang tu, oh macam tu, patutlah. Lepas tu kita tanya Nabi Ibrahim AS macam mana pula? Padahal dia tu Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak dapat macam mana Nabi Ibrahim AS? Selawat yang kita sentiasa sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selawat yang kita sentiasa sebut kan. Sebab tu selawat kita tu, bila kita selawat, sebut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Dua orang Nabi ni sentiasa kita buat. Yang kedua, nak dapat macam mana syafaat Nabi Ibrahim AS? Korban. Ibadah korban yang kita buat tadi. Ni tujuan orang tanya, kenapa cik korban tiap tahun ke kena korban? Supaya kita dapat syafaat Nabi Ibrahim AS. Itu benda yang besar. Kemudian yang ketiga macam mana? Buat haji. Ibadah haji. Ibadah haji ni peluang dapat syafaat Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim AS. Kerana dalam ibadah haji itu ada melontar kan? Melontar, kemudian sa'i, termasuk buat umrah. Maknanya, benda yang terkait dengan Nabi Ibrahim AS, ibadah yang terkait dengan Nabi Ibrahim, disitulah syafaat. Syafaat Nabi Ibrahim AS. Lalu kita dapat Nabi Ibrahim AS. Lepas itu kita tanya balik, Nabi Isa dan Nabi Musa, macam mana? Kita tanya demikian, syafaat mereka di sini. Kita diajar supaya beriman kepada apa yang mereka bawa dan mengakui mereka tetap Nabi kita. Sebab tu kita sebut, Nabi-Nabi ni tidak kita pilih. Nabi ni aku beriman, Nabi ni aku tak beriman. Tak. Tapi ulama kata, dalam diri kita ni, beriman semua Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi. Di antara Nabi yang kita beriman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa. Supaya bila kita sebut Nabi ini, kita tetap beriman juga dengan kenabian mereka dan kita tidak mempelekehkan dia. Kan orang Kristian mempelekehkan. Kemudian orang apa dia yang disebut dengan Yahudi mempelekehkan Nabi Musa alaihissalam. Semua ni pelekeh. Lalu di saat inilah kita layak untuk dapat apa dia? Dapat syafaat Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam dalam diri kita. Itu cara. Lepas tu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni yang keempat. Datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita dapat syafaat Rasulullah. Macam mana nak dapat syafaat Rasulullah? Kita sebut tadi lah. Selawat jangan tinggal. Kemudian menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam diri kita, keluarga kita menghidup sunnah. Yang seterusnya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni macam mana? Kita ni memperjuangkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan yang Rasulullah bawa tu, kita yang teruskan tugas-tugas yang dibawa oleh Rasul sebelum daripada ni. Lalu kita menjadi warasatul anbiya, pewaris nabi-nabi. Kerana apa dia? Kerana kita bersungguh-sungguh kita buat kajian. Nabi Muhammad datang ni, dia buat apa dia? Untuk apa dia hidup? Lalu kita fikir, dia nak keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kemudian Rasulullah wafat, habis dah Rasulullah. Siapa yang kena teruskan perjuangan Rasulullah ni? Kita ni. Bila kita dapat zuriat, kita sebut pada anak-anak kita, Umi nak bukan kamu hidup untuk berjaya dalam peksa je, tidak. Tetapi Umi nak kamu berjaya sampai dalam kubur nanti. Ini meneruskan kerja Nabi. Kerja Nabi apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni,
Kerja dia untuk menjadikan manusia ni semua sama dalam kubur. Sama sampai ke akhirat Allah. Sampai masuk syurga Allah. Allah dah bagi dah matlamat. Perjalanan hidup Rasulullah ni, kamu kena jadikan manusia ni, Allahu yukhrijukum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kamu daripada suasana gelap kepada cahaya. Kita ni, kalau Rasulullah tak ada, memang teruklah hidup kita. Allah jadikan Rasulullah ni sebagai cahaya panduan dalam hidup. Bila Rasulullah wafat, kita teruskan kerja Rasulullah tadi. Kerja Rasulullah ni apa dia? Sebarkan Islam, bagi tahu Islam. Supaya apa dia? Bila kita menghadap depan Allah nanti, kita boleh sebut saya umat Rasulullah. Kenapa saya umat Rasulullah? Kerana kita hidup dengan amalan-amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berterusan dalam hidup kita ni sampailah kita menghadap depan Allah Subhanahu wa taala. Tu konsep hidup. Sebab orang kita ni dia lari konsep hidup. Orang tanya, hidup ni untuk apa? Hidup ni untuk makan. Hidup ni untuk makan. Suatu dia jadi risau kalau dia tak dapat makan. Bila dia tengok orang lain ambil makanan, dia mula berdebar. Aku habis aku. Dia jadi demikian. Kenapa? Kerana bagi diri dia, aku mesti makan juga. Itu jadi dia tamak tu. Kita bila tengok orang lain ambil makanan, kita pun berebut juga. Kenapa jadi berebut? Kerana kita nampak hidup ni untuk makan. Kita bukan hidup untuk nak meneruskan kerja Rasul. Yang menyebabkan akhirnya kita ni cepat gelabah kan. Bila tengok duit dalam bank tak ada dah. Akaun kita kosong. Kemudian buka bank tak ada. Kita mula jadi gelabah. Kerana hidup ni nak cari duit. Hidup kita ni dengan harta benda. Tu yang jadi masalah. Kita tak gelabah pun kalau anak kita tak solat. Kita tak gelabah pun kalau anak kita tak tutup aurat. Kita tak gelabah pun kalau jiran-jiran kita masih lagi tak taat pada perintah Allah. Yang kita gelabah bila kita tak dapat untuk diri kita. Yang tu jadi gelabah pada diri kita. Ini silap dalam pemahaman kita. Islam ajar hidup ni kamu kena fikir tentang Rasulullah. Macam mana Rasulullah berusaha bersungguh-sungguh nak kepada usaha menjadikan manusia ni hamba pada Allah SWT. Ini tugasan dalam hidup kita. Sebab tu jangan kita jadi menghalang orang nak ingatkan pada perintah Allah. Jangan kita ni yang menyebabkan kerana kita orang tak boleh belajar. Kerana kita orang tak boleh taat pada perintah Allah. Dosa besar kita buat demikian. Kerana yang kita halang tu halang siapa? Halang tugas-tugas Nabi yang dibawa oleh kebanyakan orang yang warasatul anbiya, dipanggil pewaris-pewaris Nabi. Ada orang kita kan, ni bulan Ramadan kan. Bila bulan Ramadan je buat tazkirah di masjid-masjid. Tazkirah di antara tarawih dengan tarawih tu berhenti sekejap. Ada orang kita tak berhati. Sibuk dia hantar surat layang pada Jaiz. Dia hantar surat layang. Orang tak, bila kita baca surat dia tersebut, dia kata apa dia? Menyusahkan orang nak semayang. Dia sebutkan demikian. Orang nak semayang tarawih bukan dengan tazkirah. Dia sebut demikian. Mentaliti dia tu kan. Dia nampak bahawa ibadah ni hanyalah semayang saja. Padahal dalam diri kita nak tazkirah pun boleh, kemudian nak semayang sunat tu pun boleh. Orang kita ni mentaliti dia nampak kena semayang tarawih straight je. Kena pula imam baca panjang, tulis surat pula dia ni. Nak marah pula tu imam. Tu imam baca panjang, tak jaga sensitivity makmum, dia sebut demikian. Kerana makmum besok nak kerja lagi besok. Nak pergi kerja lagi. Ni semua ni kesan daripada apa dia? Kesan dia tak nampak sebenarnya hidup ni untuk apa? Hidup ni untuk diri dia ke? Ataupun hidup ni untuk agama? Bila kita nampak hidup untuk agama, kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hidup untuk diri kita, selfish, untuk diri kita je manjang, dalam diri kita je, untuk kegunaan kita je sepanjang masa, maknanya di waktu itu kita ni dalam keadaan hilang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai di kalangan kita fikir diri dia je. Dia tak fikir orang lain. Dia tak terbayang nak tolong orang ke, nak bantu orang ke, peduli apa yang penting aku. Yang ni yang jadi masalah dalam hidup. Akhirnya bila pergi ke akhirat nak minta syafaat Rasulullah, tak dapat terus. Kenapa tak dapat syafaat Rasulullah? Kerana kita ni tak ikut jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini penting sangat untuk kita nak fahamkan keluarga kita tentang tanggungjawab di kalangan kita semua. Kenapa orang bukan Islam ni kekal bukan Islam gitu? Dia boleh masuk pula agama Kristian. Kan orang bukan Islam kan? Datang dengan Buddha, datang dengan Hindu ke negara kita. Akhirnya kekal. Dia tu dengan Hindu, kekal dengan Buddha. Yang teruk lagi dia boleh masuk Kristian. Dia tak boleh masuk Islam. Kerana orang Islam sentiasa fikir diri masing-masing. Kerana kita tak rasa tanggungjawab nak bagi tahu Islam pada mereka. Dan kita pun tak perkenalkan Islam, tak bersungguh-sungguh nak bagi tahu Islam pada mereka. Kita fikir Islam ni untuk diri kita aja. Bila kita fikir Islam untuk diri kita, kita jadi sensitif. Nak bercakap tentang Islam, tak nak. Bercakap tentang Islam dengan orang bukan Islam, tak boleh. Kita jadi rasa nanti kan tersinggung dia pula kita sebut demikian. Akhirnya kita tak bercakap. Akhirnya kita bercakap bab apa? Dengan orang bukan Islam. Cerita bab bunga, cerita bab tayar kereta, cerita bab mengenai yang simple-simple saja. Yang kehidupan dunia. Kita tak cerita pun tentang mengenai bagaimana nak suruh selamat di akhirat Allah nanti. Rugi kita kan. Yang menyebabkan akhirnya orang bukan Islam pula, Kristian pula agresif di negara kita. Kristian kan agresif kan. Dia sampai buat jamuan. Hari Jumaat macam ni, ada beberapa buah gereja buat jamuan untuk bagi makan pada orang Islam. Dia jadi demikian. Kemudian orang Islam yang sakit-sakit, dia ambil untuk diletakkan di gereja dia. Nak sebut bagaimana agresifnya mereka. Lepas tu mereka sebarkan Bible. Bible ni mereka, bila orang Islam sakit, dia datang, dia cross atas dahi. Punca apa? Punca kerana kita ni tak ambil berat terhadap tanggungjawab kenabian. Kerja-kerja Nabi. Sayang di kalangan kita. Cuba tengok sajalah. Kita tengok prasarana sekolah-sekolah yang berteraskan agama selain daripada Islam. Tengok sekolah-sekolah asas sunta misal contoh. Tengok yang disebut dengan sen itu, sen ini dan sebagainya. Cuba tengok sekolah-sekolah mereka. Mereka cukup lengkap prasarana. Cuba pergi sekolah-sekolah tahfiz Islam. Pergi tengok yang dinamakan dengan apa di sekolah-sekolah agama Islam. Yang ada dhaif sangat. Sian kita tengok. Kenapa? Kerana orang Islam kita tak ambil berat pun terhadap kerja-kerja Islam. Manakala mereka tu pantang sebut saja minta bantuan itu, bantuan ini, semua hebat. Ya. Diberikan pada mereka. Punca apa? Punca mereka memahami hidup ni untuk yang demikian. Manakala kita, hidup kita untuk perut kita. Bukan orang tempat ni orang Australia tu. Anak sebutnya, suasana kita ni terjadi demikian. Betul. Akhirat nanti bila kita pergi ke padang mahsyar, minta syafaat Rasulullah. Agak-agak dapat tak? Dengan apa yang kita sebut tadi, payah dan sukar untuk kita dapat. Kecuali kita mengembalikan balik tugas-tugas ini. Sebenarnya, di negara kita ni memang gemilang dah Islam. Sebelum daripada ni, hebat dah Islam. Hebat dah Islam. Negara kita ni kan, Melaka pernah melaksanakan hudud. Melaka pernah sejarah kesultanan sebelum daripada ini. Hebat sangat. Kerana apa dia? Kerana kita dijajah daripada 1511 sampai 1957. 1957. Berapa ratus tahun kita dijajah tersebut. Dalam 400 tahun kita dijajah ni, kita buat contoh yang mudah ni. Di waktu ini, berlakunya kehebatan umat Islam. Umat Islam sebelum daripada ni, lawan penjajah. Lawan bukan main-main. Lawan pula lawan Portugis. Lawan British. Lawan Jepun. Kita lawan. Sejarah dalam negara. Lawan ni alim ulama yang ajar semangat jihad. Ramai mana yang mati. Gugur. Yang mempertahankan Islam. Sejarah kita kan, Kesultanan Melaka pergi ke negara Cina. Sebar Islam di negara Cina. Sejarah Han Lipo datang ke negara kita. Kemudian semua ni sejarah-sejarah yang hebat telah dipadamkan. Akhirnya sekarang kita menjadi orang yang tak berkeupayaan. Kita tak ada kekuatan. Punca apa kita jadi demikian? Punca kerana kita tak ambil Rasulullah sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Dulu hebat. Sejarah Datuk Bahaman kan. Sejarah Mak Kilau. Sejarah Tok Naning. Sejarah ramai kan ulama-ulama yang masuk. Sehingga kan pedang-pedang tu boleh terbang. Pedang tu boleh terbang.
Parang tu boleh melayang. Macam mana boleh terbang dan boleh melayang? Dengan zikir dan selawat yang mereka lakukan. Ini nak sebutnya hebatnya zaman. Kita sebut hebat. Yang tinggal sekarang, Kota Melaka je ada. Kota Formosa. Tu je yang kita nak tunjuk. Benarnya sejarah yang lebih hebat lagi daripada itu. Tu anda sebut pada jemaah kan. Kalau jemaah yang ada rezeki, lepas pada pergi Mekah, Madinah, pergi Masjid Aqsa, dalam hidup kita ni, yang keempat, pergilah ke Andalusia. Pergilah ke Andalusia. Pergi tengok di Spain. Kerana sejarah Islam di Spain ni 800 tahun. 800 tahun. Anda pergi bawa ni tu. Rasa syukur sangat Allah bagi peluang itu. Di antara benda yang paling dihajati dalam hidup Allah yarham Ustaz Ni Abdul Aziz Nikmat, Tok Guru Abdul Aziz Nikmat, nak pergi Cordoba. Dan dia pergi Cordoba, dia sembahyang sunat dalam masjid Cordoba. Waktu mana dia sembahyang tu, datangkan terekam pegawai-pegawai. Datang nak tangkap dia. Kerana tak boleh sembahyang dalam masjid. Tapi diberitahu ni menteri daripada Malaysia datang. Lalu ditahan, dibenarkan untuk dia solat seorang. Nak sebutnya masjid yang berubah menjadi gereja. Yang sekarang ini semua artifak-artifak Islam, seni bina Islam, arkitektur Islam, semua kehebatan dalam Al-Hamra dan sebagainya dimiliki dan dinikmati oleh orang bukan Islam. Dan macam Al-Hamra kan. Al-Hamra tu kalau para hadis kan pergi sekarang ni, dalam Al-Hamra tu ada lebih kurang 2 juta tulisan nama Allah. Allah kat dinding tu. Cantik-cantik je. Kalau kita dongak ke atas tu, kita tengok ke atas tu, cantik lah. 7 lapisan. Warna-warna yang indah. Seni bina yang hebat. Tapi semua itu sudah dimiliki pada orang bukan Islam. Mereka guna semua tersebut untuk orang nak masuk saja dalam kawasan itu kena bayar. Pendapatan bagi kerajaan Spain untuk Al-Hamra tu saja setahun sebanyak 270 juta euro itu sendiri. Setiap tahun. Dan nak masuk ni, kalau jemaah yang hadir hari ni nak masuk hari ni, beli tiket hari ni, dapat masuk bila? 6 bulan yang akan datang. Nak sebutnya mereka susun nak masuk Al-Hamra. Susunan nak masuk Al-Hamra tu sendiri susah dan sukar. Bukannya mudah. Setengah jam 400 orang, setengah jam 400 orang boleh masuk. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang. Nak gambarkan demikian. Milik orang Islam, tapi hilang segala-galanya. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni, ini kekuatan umat Islam. Kenapa mereka kuat? Kerana mereka ikut Rasulullah. Oleh kerana mereka ikut Rasulullah, mereka berjaya. Lepas pada kita ni pergi ke Cordoba, Spain dan Sevilla dan sebagainya, yang para hadiskan kalau ada masa tu, barulah yang keempat, yang kelima pergi kat mana? Pergi ke Melaka. Melaka tu kena pergi. Sejarah yang hebat dalam sejarah kita. Orang Melaka jangan menyesallah jadi orang Melaka. Gini berbanggalah jadi orang Melaka. Ini sejarah yang panjang yang Allah jadikan dalam sejarah. Tapi sayangnya kita telah ditutup sejarah ini. Sejarah ni tak nampak lagi dah. Kita tak nampak dah. Pergi dekat makam Tun Teja tu kan. Tun Teja tu. Tun Teja tu. Kita pergi dekat di makam dia tu sunyi sepi. Sian je kita tengok. Tak bermaya. Kerana kita tak tahu benda apa ni yang berlaku. Keadaan apa yang sedang berlaku. Padahal dia seorang wanita yang hebat dalam membina keluarga dan menjaga kekeluargaan untuk melawan penjajah itu sendiri. Ini benda yang dipadam. Siapa yang padamkan kita? Sejarah nasionalis. Padam demikian. Tak ada kita. Jatuh nasionalis, naik pula liberalis sekarang. Sekarang naik liberalis. Liberalis pula sama je. LGBT pun adik-beradik kita juga, kata dia. Katanya mereka tersebut. Ni dipanggil, yang dinamakan dengan apa dia ni? Yang ni yang disebut dengan sejarah dalam keadaan kitanya dipadamkan dan dipadamkan. Islam tak bangkit-bangkit. Alim ulama' kita tahan, jangan mengajar, tak boleh kuliah. Alim ulama' dibisukan mereka. Jangan cakap. Kalau alim ulama' bercakap, nanti bahaya. Dia tutup ruang. Yang orang-orang yang nampak cerita tentang Islam yang hebat dan sebagainya, yang ni kita jangan naikkan dia. Kalau naikkan dia, nanti bahaya. Nanti bahaya, dia bawa pengaruh dan sebagainya. Mana Ustaz Abdullah Khairi, tak boleh. Kemudian Ustaz yang kita dengar kat biasa-biasa ni, yang ni kita boleh dengar dekat tempat-tempat begini. Ni pun kena tahan. Nak kena tahan. Orang ni ada tauliah tak ada tauliah. Orang ni
Dia akan jadi demikian. Ditahan, diskat. Akhirnya ustaz tu buat apa dia? Duduk kat rumah je goyang kaki. Tak boleh mengajar kuliah pun tak boleh. Ni nak sebutnya bagaimana khianatnya mereka dalam menahan kemarahan Islam. Faham ke tak faham? Buat faham. Cerita sejarah sikit ni. Dari bab mati ke sejarah. Hebatnya dalam hidup kita ni kaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan kemudian Allah Ta'ala mengizinkan untuk memberi syafaat. Lalu berdiri Ruhul Qudus, Jibril alaihissalam, kemudian Ibrahim Khalilullah, kemudian Musa dan ataupun Isa. Abu Zarra berkata, aku tidak tahu siapa di antara mereka yang bercakap. Aku tak tahu siapa di antara mereka yang bercakap. Kemudian yang keempat, diri Nabi kamu semua sallallahu alaihi wasallam dan memberi syafaat yang tidak ada lagi sesudahnya orang yang memberi syafaat sebanyak itu. Itu adalah kedudukan yang tinggi sebagaimana difirmankan oleh Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam hari solat tahajudlah kamu sebagai satu ibadah tambahan bagi kamu. Allah sebut demikian. Maknanya so naik kedudukan kita ni. Mudah-mudahan Allah mengangkat darjat kamu ke tempat yang terpuji. Bila kamu bangun tahajud, salah satu cara untuk dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa syafaat daripada Rasulullah dengan tahajud? Kerana tahajud itu menjadi wajib bagi Rasulullah. Sunnah yang dituntut bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kita. Kalaulah Allah wajibkan untuk Rasulullah, tiba-tiba kita ikut hidup kita ni. Hidup jaga. Beruntunglah kalau kita start daripada kita mula akil balik, sampailah hari ni kita tak berhenti-berhenti lagi tahajud. Beruntung kita. Dan teruskan tahajud. Teruskan tahajud ni. Sampai bila? Sampai kita mengajak depan Allah. Jangan tertinggal walaupun satu malam. Dan rugilah kita kalau kita ada peluang, tiba-tiba kita tak tahajud. Terbiarkan dalam hidup kita ni berlalu begitu saja. Malam-malam bila terjaga kita je, bangun untuk qada hajat, lepas tu sambung tidur balik. Tak ada manfaat, rugi pada kita demikian. Dan rugilah kalau ayah-ayah dan ibu-ibu yang dah berusia 60 tahun tak bangun-bangun lagi tahajud. Rugi. Kalau siapa yang usia 60 tahun, malam-malam bangunlah tahajud. Jangan tertinggal tahajud ini. Kerana apa dia? Kerana bila kita boleh buat demikian, dengan harapan supaya apa dia? Supaya kita mendapat yang disebut dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ni Allah cerita supaya kita ni asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah sebut demikian. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatkan kedudukan kamu bila kamu sentiasa hidup dalam keadaan tahajud, mahmuda, terpuji pada diri kamu. Yang puji kamu siapa? Allah, para malaikat Allah. Kadang-kadang orang tak kenal kita, tapi malaikat Allah kenal kita. Ini hebatnya kita. Jangan kita gila glamour. Gila glamour manusia kan. Ada orang kita ni sekarang ni, dia gila glamour terhadap manusia. Bila dia tulis dalam Instagram dia tunggu berapa like dia dapat. Bila dia tulis dalam Facebook dia tunggu banyak mana komen yang ada pada dia. Yang ni orang panggil hidup gila glamour. Dalam keadaan yang kita ni nak kepada yang demikian. Jangan. Dalam hidup kita ni, biar kita ni, bila kita buat amal ibadah, seramai mungkin para malaikat Allah kenal kita. Biar para malaikat Allah kenal kita. Bila malaikat kenal kita, Allah mula buka hati-hati manusia untuk dekat dengan diri kita. Jangan sibuk mengejar manusia direct. Siapa yang mengejar manusia direct, dia akan hilang malaikat Allah. Dia akan hilang yang disebut hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang jadi bahaya. Sebab tu kadang-kadang kan kita tanya sikit kan, di kalangan kita ni, minta maaf nak sebut, di kalangan kita kalau kita tanya, ada orang yang glamour sekejap kemudian tenggelam terus. Lepas tu kita tak ingatlah dia. Ada orang yang dia glamour sekejap, glamour dengan tertentu lah, dengan hiburan ke, dengan sukan ke, dengan sesuatu benda, dia glamour, kita pun kenal dia. Lepas tak lama lepas itu, hilang nama dia. Hilang nama dia. Tapi ada orang yang
Allah naikkan dia, glamour di kalangan para malaikat Allah, kekal nama dia tu sampai dia menghadap depan Allah SWT. Alim ulama, warasatul anbiya. Ya Allah jadikan pada mereka demikian. Ya Allah jadikan kelebihan dalam hidup mereka. Nah, kita kena jadi orang macam tu. Malaikat-malaikat doakan kita. Dengan syarat bila? Syaratnya kita bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam, kamu akan dikenali oleh para malaikat Allah. Itu kehebatan yang ada pada kita. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Abu Al-Jud'an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, benar-benar akan masuk syurga lelaki daripada umatku lebih ramai daripada Bani Tamim. Rasulullah sebut demikian. Bani Tamim tu dah ramai dah masuk syurga. Satu generasi yang masuk syurga dalam syurga Allah, salah satunya Bani Tamim. Tapi ada orang yang benar-benar lebih ramai daripada Bani Tamim yang boleh masuk syurga. Kita ni bukan Bani Tamim ni. Walaupun Arkam dulu kan pernah sebut, dia daripada Bani Tamim, dia sebut demikian. Kan Arkam satu ketika dahulu. Tengok orang kampung je begitu. Asalnya. Tapi nak sebutnya, dalam keadaan begitu, nak digambarkan pada diri kita ni bukan daripada Arab pun. Bukan daripada Bani Tamim, Bani keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Tapi Rasulullah kata, ada lelaki-lelaki yang hebat yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang hebat jauh daripada Bani Tamim yang masuk syurga. Lalu disebut, wahai Rasulullah, selain kamu? Rasulullah jawab, selain aku. Rasulullah, selain daripada Bani Tamim ini sendiri. Bani Tamim tu maknanya keturunan yang hebat datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lalu bertanya, adakah kamu mendengar secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Majah tanya ni balik. Dia kata, kamu dengar daripada Rasulullah direct ke? Dia menjawab, aku mendengar At-Tirmizi meriwayatkan dan dia mengatakan ini adalah hadis hasan sahih gharib. Kami tidak mendapati selain hadis ini daripada Ibnu Al-Jud'an. Disebut demikian. Ini ulama-ulama lah. Dia dalam bab hadis ni, ulama-ulama dia letakkan ni taraf ni, hadis ni macam ni. Hadis macam ni. Perlukah pada diri kita ni kena tunggu hadis sahih je memanjang? Tak, ulama-ulama kata. Ada hadis-hadis yang dhaif pun kalau banyak sangat dhaif, dia jadi lama-lama jadi kuat juga. Tu ada, dia akan jadi demikian. Ada orang yang jenis dia ni dalam hidup dia dhaif tolak terus. Dhaif tolak terus. Kita kata ni dhaif. Dhaif ni sudut pada matan ataupun pada yang disebut dengan pada sanad dia. Tetapi dia akan jadi kuat. Bila jadi kuat? Bila dia dah banyak hadis yang lebih kurang sama je, lama-lama dia jadi kuat. Itu kekuatan hadis dhaif. Faham ke tak faham? Buat faham. Nampak termenung je kita. Orang kita dia berkelahi dalam bab ni. Di Malaysia kita ni ada satu sikap, satu puak yang bawa kerja dia cerita hadis. Hadis je, sikit-sikit hadis. Padahal tak betul begitu. Dalam hidup kita ni, rujukan kita bukan daripada hadis je. Rujukan kita dengan Al-Quran dahulu. Al-Quran dahulu. Kemudian baru datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru datang ijma' ulama. Baru datang qiyas. Itu susunan yang kita kena faham. Ada budaya di kalangan kita ni, dia mula sebut, saya pakar hadis, saya pakar. Dia sebut demikian. Bila dia sebut pakar tu orang pun percaya dia pakar. Padahal kita tanya balik, pakar ni, kamu ni menghafal Quran ke? Dia jawab, tak, saya tak menghafal Quran. Habis kamu kata pakar hadis macam mana? Al-Quran, hadis menghuraikan Al-Quran. Kalau kamu tak faham Al-Quran, kamu tak menghafal Al-Quran, kamu tak reti Al-Quran, macam mana kamu boleh menganggap kamu ni yang pakar hadis? Konsep dia demikian. Maknanya, siapa yang dia sebut dia pakar terhadap hadis, dia mesti memahami Al-Quran. Dan paling tidak dia kena hafal Al-Quran. Baru boleh dianggap dia ni pakar dalam bidang sebut. Kita pun dengar je orang cerita hadis, pakar hadis. Yalah, pakarlah dia, sungguh pakar. Pening kepala kita ni. Dia buat benda yang demikian. Berkelahi tak sudah pada diri kita. Ditipu begitu. Tipu atas darat ni. Bila kita tanya, saja, betulkan kamu pakar? Saya pakar kat universiti je. Saya bukan pakar, saya bukan masukkan dalam masyarakat. Saya diiktiraf oleh universiti saya. Disebut demikian. Kita tanya balik, mana surat pengiktirafan yang menunjukkan universiti kamu iktiraf kamu? Tak ada. Habis tu yang kamu, saya sebut saya pakar. Jadi sebut demikian.
Yang ni yang menyebabkan kerosakan dalam masyarakat. Di kalangan kita ni, kadang-kadang benda-benda yang macam ni merosakkan. Dalam bab ni kita ikut ya alim ulama. Alim ulama walaupun hadis ni disebut hadis hasan sahih gharib dipanggil. Kita terimalah. Kerana ulama-ulama telah buat kajian. Imam Qurtubi ni dalam kajian dia tersendiri dalam bab ni. Penulis menyatakan bahawa Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Dalail An-Nubuwah pada bahagian terakhir daripada Abdul Wahab As-Saqafi, daripada Hisham bin Hayyan, daripada Al-Hasan, daripada Uwais Al-Qarni, daripada Ibnu As-Samma, daripada Yahya bin Ja'far, daripada Syabab bin Sawar, daripada Haris bin Osman, daripada Abdullah bin Maisarah dan Habib bin Adi Ar-Rahibi, daripada Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki daripada umatku memberi syafaat lalu masuk syurga dengan syafaatnya salah satu daripada suku Bani Rabi'ah dan Mudar. Ditanya pada Rasulullah, mengapa Rabi'ah dan Mudar sahaja ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku mengatakan apa yang aku katakan. Rasulullah sebut demikian. Aku sebut benda yang aku tahu, kata Rasulullah. Sebab tu aku sebut dua bani ni masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebut pula Bani Melayu ni panggil demikian. Sebut Bani Melayu ni untung dah kita. Tapi disebut dua bani ni, Rabi'ah dan juga Mudar. Rasulullah sebut demikian. Seorang lelaki daripada umatku memberi syafaat, lalu masuk syurga dengan syafaat salah satu daripada suku dia. Dia seorang je bagi syafaat satu suku di kalangan mereka tersebut. Itu kehebatan dia lah, amalan yang dia lakukan. Lalu orang tanya, kenapa dua bani ni? Aku sebut yang aku tahu je, kata Rasulullah. Yang aku tahu, yang diberitahu oleh Allah. Amalan apa yang dia buat sehingga jadi demikian, ni kena tanya di kalangan mereka lah. Amalan apa yang mereka lakukan. Tapi dia tak boleh lari daripada apa yang telah ditetapkan dalam Islam ini sendiri. Al-Masyayikh meriwayatkan bahawa lelaki yang masukkan itu adalah Uthman bin Affan. Amalan apa Sayyidina Uthman? Pemalunya, hidup dia ni, Sayyidina Uthman ni kan, di antara orang yang paling malu di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan dikatakan tak pernah dilihat tubuh badan Sayyidina Uthman. Dia ni malu sungguh. Tak pernah dia duduk depan orang ramai ke, depan siapa-siapa ke, dia buka badan dia. Padahal badan ni tidak jadi aurat. Tapi nak sebutnya, tak pernah. Orang lain pernah juga nampak. Tapi dia ni tak pernah nampak kerana pemalunya dia. Sayyidina Uthman bin Affan. Dia sebut demikian. Lalu dikatakan lelaki yang bagi syafaat itu siapa dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Pemimpin di kalangan mereka. Kita sambung akan datang nantilah, panjang lagi ni. Nampak pejam celik dah ni. Kita berhenti setakat ni insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan Allah bagi peluang untuk kita menikmati masa-masa yang lebih baik dalam kehidupan kita insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jemaah sekalian, insyaAllah kita 19 hari bulan, minggu depan kan. Minggu depan ni tak ada kat sini ya. Kita alihkan di dekat U12 pagi Jumaat. Jemaah bagi tahulah sekali. Anak-anak supaya jemaah semua hadir kalau boleh dapat sana. Jemputan anak ni, anak jemput. Anak dah sebut dah kalau boleh semua jemaah yang hadir, dan kita berkuliah kat sana sekejap. Kemudian sambung kitab ni lah. Sambung kitab yang bawalah kitab ni walaupun berat sekalipun. Bawa kitab ni, lepas tu kita baca kitab ni. Kita baca dan kita buat live kat sana lah insyaAllah nanti. Siapa datang awal tu boleh duduk dalam aircon kat atas tu lah insyaAllah. Datang lewat sikit, kalau takut tak muat, kat bawah ada kipas je lah dipanggil, kat bawah tu. Walaupun sekalipun anak dah bagi tahu dah supaya kita boleh datang santai-santai. Lepas tu ada jamuan, anak-anak buat jamuan sikit lah pada jemaah-jemaah. Mudah-mudahan jamuan-jamuan tu kita pakat-pakat nikmati bersama insyaAllah. Daripada dapur tokku tu lah yang biasa ada kat sini kan, yang kita letak, dan mudah-mudahan dia akan bawa manfaat pada kita semualah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين خصوصا إلى زليحة بنت حج لاسم. اللهم اشف مرضاها. اللهم الشافي أنت الشافي لا يغادر سقما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.